Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Syukur kepada Hadrat Ilahi kerana dapat kita bersama-sama berkumpul di dalam majlis ilmu ini walaupun kita lakukannya dalam online je sebab pandemik sekarang ni. InsyaAllah walaupun kita buat dalam online akan sampai apa yang kita sampaikan. InsyaAllah. Okey, sebelum saya mulakan forum kita pada malam ini iaitu forum penghayatan surah Nabawiyah dalam kehidupan Muslim. Okay. Sebelum kita mulakan forum ni, benar kita berkenal-kenalan dulu. Orang kata tak kenal maka tak cinta. Okey, kita mulakan dengan nama saya Ahmad Zulfahmi bin Ahmad Mustafa selaku moderator kepada forum pada hari ini. Okey, dan saya mengenalkan panel pertama kita iaitu Ustaz Muhammad Amir Afkar bin Nur Fahimi. Panel kedua kita Ustaz Adam Bayhaqi bin Muhammad Fazlan, dan panel ketiga kita Ustaz Muhammad Uzai Hakimi bin Syuhaimi. Okey, selamat datang kepada panel-panel kita pada hari ini ya. Okey. Untuk pengetahuan hadirin di rumah sekalian, forum kita hari ini bertajuk Cinta Rasul Sampai Mati. Selari dengan kehidupan kita, cinta kita utama adalah cinta ilahi, yang keduanya cinta adalah cinta kepada Nabi kita sendiri. InsyaAllah. Okey, dalam forum ini insyaAllah kita akan lakukan dalam dua pusingan. Yang pusingan pertama kita akan menceritakan tentang peranan khalifah. Yang keduanya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, berkaitan dengan kita akan mulakan dengan pusingan pertama iaitu peranan khalifah. Apapun kita mulakan dengan ta'arif. Kita kena tahu dulu apa itu definisi khalifah ini. Jadi saya mempersilakan panel pertama kita Ustaz Muhammad Amir Afkar bin Nur Fahimi untuk memberikan penjelasan kepada kita tentang apa itu khalifah. Dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada pihak moderator. Baiklah, berkenaan tentang khalifah dan kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita nak mulakan, kita kena tahu dulu apa yang dimaksudkan dengan khalifah. Kalau kita tengok kepada ayat Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 30. Saya bacakan ayat tu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini. Mereka bertanya tentang hikmat ketetapan Tuhan itu dengan berkata, adakah engkau, wahai Tuhan kami, hendak menjadikan di muka bumi itu seorang yang akan membuat kerosakan dan saling menumpahkan darah, yakni berbunuh-bunuhan? Padahal kamilah sentiasa bertasbih dan memujimu serta menyucikanmu. Allah berfirman, sesungguhnya aku tahu apa yang kamu tak tahu. Daripada ayat ni, sebenarnya kalau kita tengok ayat ni, dia menceritakan bahawa peristiwa dulu semasa di syurga, Allah membuat satu, orang kata apa, announcement. Allah membuat satu pengumuman. Allah nak pilih
nak menjadikan seorang makhluk di atas muka bumi ni sebagai khalifah. Lalu malaikat tanya kepada Allah, adakah engkau nak menjadikan seseorang yang akan merosakkan muka bumi ni, yang saling menumpahkan darah di sana, membuat kerosakan, bencana, mereka ni makhluk yang teruk lah macam tu. Itu malaikat kata. Itu yang dimaksudkan oleh malaikat. Kemudian Allah kata apa? Allah kata, aku tahu apa yang kau tak tahu. Okey. Kemudian seterusnya, ayat yang seterusnya, Allah menjelaskan, ayat 31 surah Al-Baqarah juga, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Dan dia telah mengajarkan Nabi Adam akan segala nama benda-benda dan gunanya. Kemudian ditunjukkannya kepada malaikat. Lalu Allah berfirman kepada malaikat, kau terangkan kepada aku nama benda-benda ni semuanya jika kamu golongan yang benar. Surah Al-Baqarah ayat 32, sambungan dia. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Malaikat menjawab, maha suci engkau ya Allah. Kami tidak mempunyai pengetahuan selain dari apa yang engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkau jugalah yang maha mengetahui, lagi maha bijaksana. So daripada ayat ni, seterusnya Allah mengajarkan semua kepada Adam nama-nama benda yang ada di atas muka bumi ni. Kalau kita ikut tafsiran daripada Dr. Wahbah Az-Zuhaili, dia kata segala yang diajarkan kepada Adam oleh Allah Subhanahu Wa Taala meliputi segala apa yang ada di atas muka bumi ni. Daripada makhluk, pokok, batu-batuan, itu apa, ini laut, ini bulan, ini bintang. Semua Allah ajarkan nama-nama dia. Sampaikan Nabi Adam pun hafal nama tu, diingat. Kemudian ayat seterusnya, malaikat ditanya oleh Allah Subhanahu Taala, kalau engkau orang yang benar, golongan yang benar, kau sebutkan nama-nama benda ni. Apa malaikat kata? Malaikat kata, kami tak mempunyai pengetahuan selain daripada apa yang engkau ajarkan kepada kami. Sebenarnya apa yang saya nak bawakan daripada ayat surah Al-Baqarah daripada ayat 30 hingga ayat 32 ni adalah tentang khalifah. Khalifah ni maksud dia merupakan satu gelaran bagi penerus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia memiliki makna bahawa khalifah adalah orang yang meneruskan kepimpinan Nabi selepas Nabi wafat. Dalam Al-Quran disebutkan khalifah sebanyak 2 kali. Yang pertama tadi ayat Al-Baqarah ayat 30. Inna ja'al fil ardi khalifah. Dan ayat kedua pada surah As-Sad ayat 26. Daripada kedua kata tersebut, khalifah dapat diertikan sebagai pengganti ataupun wakil. Dalam hal ni, khalifah bererti pengganti ataupun boleh disebut sebagai wakil Allah di muka bumi yang dapat diertikan sebagai pemimpin. Dapat dipahami bahawa khalifah memiliki erti sebagai seorang pemimpin. Ertinya dia menanggung amanah, tanggungjawab daripada Allah Subhanahu Taala di atas muka bumi ni. Itu juga bermaksud bahawa seorang khalifah itu perlu menjadi pemimpin yang baik. Tidak sebarang manusia atau makhluk yang boleh menjadi khalifah. Seseorang yang diberikan amanah sebagai wakil Allah di muka bumi disebut sebagai Nabi. Walaupun begitu, khalifah juga boleh merupakan penerus kepimpinan Nabi SAW. Allah Subhanahu Wa Taala telah memilih kita, manusia ni, sebagai khalifah di atas makhluk lain. Okay? Walaupun malaikat itu adalah mulia, dia tak pernah ingkar terhadap setiap perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Allah tetap menjadikan manusia juga untuk menjadi pentadbir di bumi ni. Sebab apa? Allah juga nak uji siapa di antara kita ni yang terbaik amalan dia. Kalau seseorang manusia itu, sebab manusia kan diberi pilihan, dia bukan macam malaikat. Malaikat ni memang diperintahkan oleh Allah untuk membuat kerja dia. Tapi manusia itu diberi pilihan. Kalau dia memilih yang baik,
maka darjat dia lebih tinggi daripada malaikat. Tapi kalau seseorang manusia itu, dia membuat satu keburukan, maka dia lebih rendah daripada haiwan. Bahkan lebih teruk daripada itu. Saya rasa itu saja penerangan saya tentang khalifah. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada Ustaz Amin Afkar kerana memberi kepada kita pencerahan yang mendalam tentang makna khalifah itu sendiri. Selepas kita mengetahui apa itu makna khalifah, mesti terlintas di fikiran kita, apa tugas-tugas khalifah ini? Jadi untuk itu saya mempersilakan panel kedua kita Ustaz Adam Bahaki untuk menerangkan tentang tugas-tugas khalifah ini. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada moderator kita dan Ustaz Amir kerana memberikan pencerahan yang sangat jelas terhadap definisi dan maksud khalifah yang sebenar. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai tugas khalifah itu sendiri. Yang pertama, tugas khalifah ialah untuk menegakkan agama Allah, iaitu tamkin dinillah, yang telah dirodainya dengan menjadikannya sistem hidup dan perundangan dalam semua aspek kehidupan. Di sini kita boleh lihat dalam surah As-Saff ayat yang ke-14, Allah Subhanahu wa taala berfirman, يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. Yang bermaksud, hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong agama Allah sebagaimana Isa ibnu Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia, siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah? Pengikut-pengikut yang setia itu berkata, kamilah penolong-penolong agama Allah. Lalu segolongan dari Bani Israel beriman dan segolongan lain kafir. Maka kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka, lalu mereka menjadi orang yang menang. Seterusnya, tugas kedua khalifah adalah untuk menegakkan, yakni menegakkan sistem ibadah dan menjauhi sistem dan perbuatan syirik sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat 55. Bismillahirrahmanirrahim. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون في شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. Yang bermaksud, dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang soleh, bahawa dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah dirodainya untuk mereka, dan dia benar-benar akan menukar keadaan mereka sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tiada mempersekutukan
sesuatu apapun dengan aku. Dan barang siapa yang tetap iaitu kafir sesudah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Dan seterusnya, yakni tugas-tugas khalifah di muka bumi ini tak lain tak bukan ialah untuk menerapkan undang-undang, yakni undang-undang yang ada dalam Al-Quran termasuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hak dan adil terhadap diri, keluarga dan orang-orang terdekat sekalipun. Hal ini terdapat dalam surah An-Nisa ayat 135 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin in yakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in talu aw tu'ridu fa inna Allah kana bima ta'maluna khabira. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi kerana Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu kerana ingin menyimpang dari kebenaran, dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. Maka itulah antara tugas-tugas khalifah yang kita sebagai manusia ni, Allah menjadikan kita ni satu jawatan, iaitu khalifah di muka bumi. Kerana khalifah ini adalah pemimpin tertinggi umat Islam, dan bukan hanya pemimpin kelompok atau jamaah umat Islam tertentu, dan bertanggungjawab kita ni atas tegaknya ajaran Islam dan urusan duniawi umat Islam. Okey. Sekian sahaja ulasan saya tentang tugas khalifah. Seterusnya saya serahkan kepada moderator. Okey. Terima kasih kepada Ustaz Adam atas pencerahan yang diberikan kita tadi. Saya berharap semua penonton di rumah dapat mencatat mutiara-mutiara kata yang dikeluarkan oleh Ustaz Adam tadi, kerana dapat kita tahu kita diciptakan di muka bumi ini sebagai khalifah. Jadi tugas kita untuk mengetahui apa-apa yang peranan kita patut dilakukan di atas muka bumi ini. Saya mendapat soalan daripada penonton kita yang menanyakan, Assalamualaikum Ustaz, boleh ceritakan tentang keindahan akhlak Rasulullah yang mencerminkan kepimpinan baginda sebagai khalifah? Okey, soalan ini saya silakan Ustaz Uzai untuk menjawab soalan yang diberikan oleh penonton kita ini. Baik, terima kasih kepada moderator. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Shadaqallahul 'azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Man qala la ilaha illallah fahuwa da'i, atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan soalan yang ditujukan oleh moderator kita pada kali ini, baiklah, jadi semua dah cerita dah pasal apa itu khalifah. Jadi saya akan menceritakan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkait dengan khalifah. Yang berkait dengan khalifah. Suatu ketika seorang orang mana kita tak kenal, dia datang masjid Nabi dengan kuda dia,
Dia datang dengan laju. Lalu dia mengikat kuda dia. Dia ikat cepat-cepat, lalu dia turun pada kuda dia. Terus dia menuju ke masjid Nabi. Lalu dia tanya kepada semua orang, mana Muhammad? Mana Muhammad? Mana Muhammad? Jadi semua orang pun pelik. Orang tengok pelik sangat. Orang pun tangkap dia. Orang tangkap, orang ikat dalam masjid. Kemudian bila orang ikat dalam masjid tu, orang terus bergegas pergi jumpa Rasulullah. Mereka beritahu Rasulullah, mereka beritahu Rasulullah, ada seorang ni pelik sangat datang kat masjid Nabi, terus cari kau, nak bunuh kau. Rasulullah pun terkejut. Rasulullah terus bergegas, bersiap-siap pergi ke masjid Nabi. Setelah mana Rasulullah bergegas sampai di masjid, Nabi tengok, oh, orang yang nak bunuh tu kena ikat. Sampai di masjid, Nabi kata, apa bagi dia makan lagi? Tu Rasulullah tu, akhlak pemimpin. Pertanyaan Nabi itu atas sebab kesian kat orang. Tu kesian kepada hak yang nak bunuh tu. Kalau kita tanya ada macam tu. Kita tanya, orang yang nak bunuh kita tu mesti kata pi tu, terus kita nak terajang dia. Kita nak sepak dia, betul? Tapi Rasulullah boleh tanya, hang bagi makan lagi? Orang makan tanya, orang abang lah. Belum lagi. Lepas tu Rasulullah berabak, bila bagi dia cari makan. Kemudian orang pergi cari makan, letak depan dia makanan tu, buka ikatan dan terus bagi dia makan. Lepas pada tu, orang yang nak bunuh tu pun lapar juga. Dia pun makan lah. Makan. Allahumma salli alaihi wasallam. Nabi tengok je dia makan. Dia pun tak kisah orang tengok dia makan. Habis daripada dia makan tu, Rasulullah pun pergi kat dia. Nabi kata, "Qul asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Nabi suruh dia mengucap. Apa dia balas? La. Dia balas macam tu. Kalau kita orang bangkit, orang cerkah kita bangkit, kita buat dia, betul? Kita bagi dia makan sedap-sedap dah, dia cerkah kita. Tendang sekali baru padan, betul? Lok tu. Lepas dia bercakap lok tu, dia bangkit pergi kat kuda dia, lompat atas kuda dia terus hipuk pergi. Dia pergi terus. Nabi tengok, para sahabat semua tengok. Terus hilang daripada pandangan mereka semua. Para sahabat pun giling kepala lah. Ish, dia ni. Kalau orang Kedah kata apa? Pada dia ni. Allahumma salli alaihi wasallam. Tengok-tengok, dia main pula. Main kelibat dia main balik kat Rasulullah. Nabi kata kat para sahabat, tenang. Lepas pada tu, dia turun pada kuda dia, dia ikat tali kuda dia, langsung dia datang pada Rasulullah. Dia cakap apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nabi tanya, jadi pasal apa tadi? Aku suruh hang ucap tapi kenapa hang tak mengucap? Lepas tu hampir macam tu saja. Apa dia kata? Aku dah jatuh hati pada kau, hai Muhammad. Cuma aku nak mengucap syahadah tu. Tadi aku tak mau cakap. Kenapa? Sebab aku mengucap, aku nak abang yang kata aku mengucap ni adalah disebabkan ketulusan hatiku, bukan sebab orang. Inilah kita nak tunjukkan bahawa Rasulullah ni mempunyai sifat yang lemah lembut. Rasulullah mempunyai sifat lemah lembut. Itulah kepimpinan. Rasulullah ni merupakan pemimpin yang agung. Rasulullah ni merupakan Sayyidul Bashar. Yasin ni merupakan nama Rasulullah. Ya Sayyidul Bashar. Rasulullah merupakan penghulu segala manusia. Di sini kita dapat lihat Rasulullah Rasulullah mempunyai akhlak yang perlu para pemimpin ikut. Betul? Kita dapat tengok Rasulullah, walaupun orang tu nak main bunuh dia, walaupun orang tu caci dia, walaupun siapa-siapa lah nak main caci Rasulullah, nak apa-apa semua pun, Rasulullah dapat bersabar, dapat menjaga hati baginda. Rasulullah mempunyai sifat hilim. Hilim ni apa dia? Hilim dia berbeza dengan sabar. Sabar dia sabar luaran. Kalau hilim ni dia sabar dalaman. Kalau kita ada sifat sabar saja. Betul? Kalau kita sifat sabar ni, kita sabar kat luar aja. Macam kita sabar macam tu saja. Tapi dalam kita panas. Dalam kita panas, betul? Tapi Rasulullah mempunyai sifat hilim.
dalam pun, luar pun Rasulullah sabar, dalam pun Rasulullah sabar. Sebab tu orang-orang dulu, orang-orang Yahudi tu, orang-orang Yahudi dahulu ramai peluk Islam. Betul? Itu saja. Itu saja daripada saya. Semua boleh faham kot, insya-Allah. Saya kembalikan semula kepada moderator kita. Terima kasih. Okay, sama-sama. Terima kasih kepada Ustaz Uzai kerana memberi penjelasan kepada kita tentang keindahannya akhlak Rasulullah SAW. Kita berdoalah kepada untuk diri kita sendiri agar dapat mengikuti sifat-sifat dan akhlak yang ditunjukkan oleh ikutan utama kita iaitu Nabi Muhammad SAW. Okay, untuk penutupan round pertama kita, suka saya highlightkan bahawa yang pertama kita perlu katakan bahawa khalifah kita ini kita diciptakan di muka bumi ini sebagai khalifah. Suka saya highlightkan bahawa satu contoh yang dekat dengan kita melalui institusi kekeluargaan. Dalam keluarga ini kita tahu bahawa ketua keluarga itu adalah bapa sendiri. Dan penolongnya adalah ibu. Ibu bapa menjadi contoh teladan kepada anak-anak dan perlu mengajar anak-anak tentang tata cara dan akhlak-akhlak yang baik kerana anak-anak ini sering terikut-ikut dengan akhlak dan sikap ibu bapa. Sabda Rasulullah SAW mafhumnya, seorang anak itu lahir dalam keadaan kain putih, justru ibu bapalah yang mencorakkannya menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Melalui sabda Rasulullah SAW sebentar tadi, kita dapati bahawa ibu bapa merupakan orang yang pertama mencorakkan kehidupan anak-anak itu. Okay. Itu sekian untuk round pertama. Kita akan pergi kepada round kedua iaitu akhlak Rasulullah. Okay, saya kembalikan kepada Ustaz Amir untuk menceritakan bagaimanakah sifat-sifat Mahmudah membantu tugas-tugas khalifah. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada moderator kerana memberi saya peluang kedua untuk berucap di forum khas cinta Nabi SAW. Baiklah. Kembali kepada soalan tadi. Kalau kita tengok kepada sirah sejarah Nabi SAW, bagaimana Nabi menguruskan tugasnya sebagai seorang khalifah itu. Bagaimana dia melakukan amalan mahmudahnya, menunjukkan sifat yang baiknya untuk dicontohi kepada umat manusia ketika itu. Saya ambil contoh Yang saya nak tekankan di sini adalah sifat kerjasama Nabi SAW. Saya ambil contoh sejarah ringkas pembinaan Masjid Quba. Okay. Masjid Quba ni seperti yang kita tahu adalah masjid yang dibina oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat ketika sedang dalam perjalanan berhijrah ke Yathrib. Betul? Maka Yathrib ni dulu nama lama, sekarang ni lebih dikenali sebagai Madinah Al-Munawwarah. Maka ketika tepat pada hari Isnin, pandangannya dikatakan pada tahun 1 Hijrah tahun pada hari bertarikh 8 Rabiul Awal tak silap saya. Nabi tepat berada di kampung Quba, sekitar 10 km daripada kota Madinah. Maka di saat itu Amr radhiyallahu anhu, seorang sahabat, mengusulkan untuk membangunkan sebuah tempat berguna untuk beristirahat pada waktu siang bagi Nabi, dan dia juga berguna untuk solat, tempat solat Nabi SAW dan para sahabat yang berada di situ. So bila dia usulkan pendapat itu juga pada saat itu dipersetujui oleh Nabi SAW dan para sahabat sendiri. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Amr mula mengumpulkan batu-batu yang diletakkan satu persatu di bangunan satu persatu batu lain untuk membuat masjid. Dia buat line sebagai dinding kan. Kemudian dengan kesabaran hati yang ikhlas, akhirnya selama 4 hari berada di Quba untuk membuat tempat tersebut pun terjadi, dan tempat itu dibina masjid. Sampai sekarang masjid itu masih ada, dikenali sebagai Masjid Quba, nama tak berubah. Itulah masjid pertama yang dibangunkan oleh Nabi SAW. Bahkan Nabi sendiri telah menaruh
batu kiblat pada masjid tersebut. Maka setelah Nabi dan para sahabat selesai membangunkan Masjid Quba ni, Quba pada masa dahulu belum dimasukkan dalam persempadanan kota Madinah lagi. Jadi mereka melanjutkan perjalanan kembali ke kota Madinah tepat pada hari Jumaat 12 Rabiul Awal tahun pertama Hijrah. Nabi apabila tiba di kota Madinah, penduduk Madinah sangat suka dengan kedatangan Nabi. Mereka beramai-ramai menyambut Nabi dengan sukacita, penuh kerinduan dan juga penuh rasa hormat untuk Nabi. Kemudian tepat hari itulah Nabi SAW mendirikan solat Jumaat untuk pertama kalinya dalam sejarah Islam. Dan juga untuk pertama kalinya Nabi berkhutbah Jumaat pada hari tersebut. Dan semenjak itulah kota Yathrib berubah menjadi Madinah An-Nabi. Madinah ni maksudnya kota dalam bahasa Arab. So Madinah An-Nabi bermaksud kota Nabi, atau lebih dikenali sebagai kota Madinah. Itulah sejarah Masjid Quba yang boleh kita semua tahu. Dan apabila sampai saja di Madinah, bukan sahaja Masjid Quba yang pertama dibina, malah masjid kedua dibina, iaitu Masjid Madinah Al-Munawwarah, Masjid Nabawi kan. Sejarah dia apabila Nabi sebab Nabi pun nak adil juga. Nabi turun daripada unta, kemudian Nabi kata biarkan unta ni berjalan. Di mana unta ni berhenti, di situlah kita akan membina masjid. So bila unta tu berhenti, unta itu berhenti bersebelahan dengan rumah bersebelahan dengan Abu, saya tak berapa ingat pula. Allahumma salli ala Muhammad. Abu Ayyub, Abu Ayyub Al-Ansari. Okay. Kita ingat balik cerita tu. So bila berhenti di tempat sebelah rumah Abu Ayyub, di situlah dibinanya Masjid Nabawi, masjid kedua dibina. So apa yang saya nak ceritakan dalam kisah ni sebenarnya bermula daripada Masjid Quba tadi sampailah Masjid Nabawi. Kedua-dua masjid ni dibina sendiri oleh Nabi. Nabi tak kata, aku Nabi, kenapa aku pula buat? Korang lah yang kena buat untuk aku. Nabi tak kata macam tu. Malah Nabi sendiri yang susunkan batu-batu tu. Nabi susun batu dengan para sahabat. Nabi letak bumbung dia sebagai bumbung daripada pelepah tamar. Nabi buat semua tu bersama para sahabat. Ini nak menunjukkan bahawa kerjasama Nabi Muhammad SAW bersama orang biasa, bersama sahabat dia, bersama umat. So daripada kisah ni, khalifah tu dia memainkan peranan supaya bersama dengan rakyat dia. Boleh faham? So kalau kita ambil contoh ni, kita perlu ikut Nabi. Nabi buat bersama-sama dengan masyarakat, dengan umat dia, membantu bersama-sama mendirikan masjid, mendirikan itu, mendirikan ini. Nabi sendiri buat dengan sahabat. So dalam hal ni Nabi tak beza kan. Aku Nabi, engkau bukan Nabi, engkau yang buat. Nabi tak macam tu, okay? So kita nampaklah kerjasama dari segi itu. Jadi itu saja daripada saya. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih sekali lagi kepada Ustaz Amir Afkar memberi kita penerangan tentang sifat-sifat mahmudah yang membantu tugas-tugas khalifah. Okay, saya dapat lihat Ustaz Adam itu ada tu sikit-sikit mutiara kata yang keluar dari mulut dia tu. Jadi saya persilakanlah Ustaz Adam untuk memberi penerangan sedikit atau tambah baik apa yang Ustaz Amir katakan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebenarnya tiada apa yang saya ingin tambah, tapi saya akan cuba untuk menyampaikan sedikit ilmu yang saya tahu. Okey. Kalau sebagai tahu, akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni adalah merupakan semulia-mulia akhlak. Kerana dalam sabda baginda yang bermaksud, aku diutuskan oleh Allah adalah untuk menyempurnakan akhlak. Okey, hadis riwayat Ahmad. Okey, kalau kita tengok akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, boleh kita lihat dalam sebuah kisah di mana di suatu peperangan seorang tentera musyrikin mengugut baginda
dan tentera muslimin berkata, siapakah di antara kamu yang dapat menyelamatkan engkau dari pedangku? Maka jawab Rasulullah, Allah. Jawapan Rasulullah itu menyebabkan tangan tentera musyrikin itu gemetar dan pedangnya jatuh. Kemudian baginda mengambil pedang tersebut lalu berkata, siapakah kini yang dapat mempertahankan engkau daripadaku? Maka tentera musyrikin itu menjawab, ambillah nyawaku dengan cara yang baik. Namun walaupun Rasulullah diberi peluang untuk membalas dendam, namun baginda tidak melakukannya. Bahkan meminta tentera musyrikin itu untuk mengucap kalimah syahadah. Aisyah radhiyallahu anhu pernah berkata, baginda Rasulullah adalah orang yang paling mulia akhlaknya, tidak pernah berlaku keji dan tidak pula mengucapkan kata-kata kotor, tidak berbuat gaduh di pasar dan tidak pernah membalas dengan perkara tercela yang serupa. Akan tetapi, baginda merupakan seorang yang pemaaf dan pengampun. Hadis riwayat Ahmad. Sekian sahaja daripada saya. Terusnya saya serahkan kepada moderator. Okay. Terima kasih kepada Ustaz Adam atas penerangan yang diberikan kepada oleh beliau tadi. Seperti yang Ustaz Amir katakan tadi, Nabi Muhammad selalu tolong menolong dalam melakukan kebaikan. Seperti daripada ayat surah Al-Ma'idah ayat kedua, iaitu wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Sesungguhnya Allah SWT juga memerintahkan kita supaya tolong menolong dalam perkara-perkara yang baik dan tidak menolong kepada perkara yang buat kejahatan. Selariah dengan apa yang dikatakan oleh Ustaz Amir tadi, Nabi Muhammad ni menunjukkan kita cara-cara yang baik, iaitu tolong menolong dalam melakukan kebaikan. Okey. Akhirnya saya persilakanlah untuk kata akhir Ustaz Uzain memberi kepada kita tentang apakah sunnah Rasulullah yang dapat kita praktikan dalam kehidupan pada zaman kini. Okey, terima kasih kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi rasul pada umur baginda genap 40 tahun dan baginda wafat pada umur 63 tahun. Jadi jangka hayat Rasulullah hanyalah yang pada baginda jadi rasul itu adalah pada jangka hayat baginda adalah selama 23 tahun. Jadi segala kehidupan baginda ni adalah semua untuk umatnya dan segala kehidupan baginda ni merupakan sunnah kita. Jadi apabila kita mengikut tata cara, etika, segala akhlak baginda, kita akan mendapat pahala sunnah. Jadi saya tak mau buang masa lah. Saya sedikit lagi masa yang saya dapat diberikan sedikit saja masa. Jadi saya akan kongsikan beberapa sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam yang kita dapat praktikkan. Mudah saja. Yang pertamanya bersedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni sangat suka bersedekah. Selalunya kita tahu sedekah ni dari segi duit, betul? Tapi yang paling mudah sedekah adalah senyum, betul? Rasulullah SAW bersabda, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyum kepada saudara kamu itu merupakan satu sedekah. Jadi saya ingin mengajaklah kepada sesiapa yang menonton forum kami pada kali ini, sama-samalah kita bersedekah dengan cara kita senyum. Cuba senyum sikit. Gitu. Okey, yang kedua adalah menyebarkan salam. Jadi menyebarkan salam ni merupakan antara sunnah Rasulullah. Rasulullah sangat suka salam, sangat suka memberi salam, dan seperti mana yang kita tahu Rasulullah ni merupakan orang yang paling awal bagi salam. Orang panggil apa? Orang yang paling cepat bagi salam. Sehingga kan sahabat banyak menceritakan bahawa ada satu kisah yang ada sehingga sahabat tu bersembunyi di sebalik batu sebab nak bagi salam kat Rasulullah. Dia ingat dia boleh bagi salam, tapi Rasulullah bagi dulu. Sembunyi belakang batu tu dan dia nak pergi kat Rasulullah nak bagi salam, tapi dia tak sempat. Rasulullah jawab Rasulullah beri salam dulu. Kiranya kita nak tengok Rasulullah ni sangat titikkan berat
Rasulullah sangat titik beratkan tentang salam. Jadi sama-samalah kita menyebarkan salam. Kerana salam ni dapat mengeratkan hubungan silaturahim antara kita. Okey, itu sahaja daripada saya. Wallahu a'lam. Terima kasih. Okey, sama-sama Ustaz Zai. Dan saya katakan, saya berharaplah kepada penonton-penonton sekalian dapat amalkan apa yang telah dikatakan oleh Ustaz Zai tadi. Sebab bersedekah yang Ustaz Zai katakan tadi tidak perlu mengeluarkan wang, hanya perlu bersenyum dan memberi salam. Okey. Memandangkan masa kita yang selalu menceburi kita ni, saya sedih hatilah untuk menutup forum kita, forum penghayatan surah Nabawiyah dalam kehidupan Muslim kita pada hari ini. Akhir kalam, semua yang baik itu datang daripada Allah SWT, yang buruk itu datang daripada kami semua. Hakikatnya semua daripada Allah SWT. Okay, saya tutup forum kita pada hari ini dengan tasbih kafarah dan suratul As. Okay. Dan sekali saya nak kata terima kasihlah kepada panel-panel kita kerana sudi hadir pada forum kita pada hari ini. Maaf jika ada salah silap daripada pihak kami. Sekian, terima kasih.